أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang anda kasihi kerana Allah, Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini walaupun hanya secara dalam talian. Tapi ada tu nampak tu dekat bio tu ada perkumpulan darat secara darat. Harapnya mematuhi SOP yang telah yang telah digariskan. Alhamdulillah kita berada pada fasa yang sangat unik sebenarnya, pada satu era ataupun satu zaman yang sangat unik, di mana I think most of the time antum yang mengenali tarbiyah ataupun anda semua yang berkenalan dengan tarbiyah ni dalam keadaan banyak wasilah-wasilah tarbiyah terpaksa dilaksanakan secara online. Mungkinlah ada masa-masa alhamdulillah pernah bertemu pernah berprogram bersama yang kalau anda ingat program bersama antum yang besar adalah masa Ihya Ramadan tahun lepas di Hulu Langat kan. Masa itulah lepas tu kecoh sekejap ada orang positif ke apa entah lepas program tu kan. Semua cuak solat semayang Zuhur masa tu rapat-rapat lah. Tapi maknanya kita berada di satu fasa, satu era yang sangat unik. Tetapi betul, ikhtimat Ramadan. Satu blessing in disguise ataupun silver lining, ada hikmah di sebaliknya. Ia membuktikan bahawa agenda tarbiyah kita terus berjalan dalam apa juga keadaan. Maknanya tidak ada apa pun yang boleh menghalang kita untuk terus berukhuwah, untuk kita terus berprogram, untuk kita terus belajar lebih mendalam tentang Islam, untuk kita lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu membuktikanlah sebenarnya apa yang telah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Mekah dan Madinah itu satu benda yang sangat logik, satu benda yang memang boleh berlaku. Sebab apa? Sebab Islam ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah sentiasa akan mendatangkan satu kaum, satu kumpulan manusia dalam apa juga keadaan, dan dia akan terus mengangkat tinggilah panji-panji Allah ni. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita lah untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan-kumpulan manusia ini. Jadi alhamdulillah pagi ni anda diberikan satu tajuk yang sangat dekat dengan hati, sangat dekat dengan diri sendiri, sebab anda sendiri jujurnya terjebak ataupun terpedaya dengan konspirasi tarbiyah ni adalah disebabkan oleh ukhuwahan. Jadi tajuk yang diberi oleh anak kepada anda pada pagi adalah ukhuwah fillah, berukhuwah, bersahabat, bersaudara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah anak kongsikan sedikit sebanyak, tapi sisi kita santai-santai je. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau nak mencelah silakan. Sebab kita punya tajuk pun tajuk yang anak kira tajuk yang ringan, tajuk yang ringan. Walaupun tajuknya ringan, tapi dia mempunyai implikasi yang sangat besar dan sangat mendalam dalam perjalanan tarbiyah kita lah. Betul, ukhuwah ni. Ukhuwah fillah ni satu benda sebenarnya sangat besar, sangat it has a very important role dalam kehidupan kita dalam tarbiyah ni insya-Allah. Okay, so Ana akan kongsi slide dulu. Tak maaf slide baru buat semalam. So memang ala kadar kata. Okay. Alright. Jadi boleh nampak sebab Ana memang tak nampak antum punya respons sekarang ni. So Ana kira antum boleh nampak. Kalau tak boleh Boleh Alim bagi respon sikit. Boleh nampak. Alhamdulillah. Ya. Ini gambar ni masa kami bermuktamar di Masjid Bandar Baru Salat Tinggi 2019 dekat Sepang, Bandar Baru Salat Tinggi kan. Masa ni ikhwah satu Malaysia datang, masya-Allah. Memang best lah bila kita dapat berjumpa dengan, sebab ada setengah ikhwah kita tak dapat nak jumpa selalu kan, daripada Johor, daripada Terengganu, daripada Pahang. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala
mengangkatlah wabak COVID ni secepat mungkin, ataupun mendatangkan ilham kepada manusia-manusia yang khalifah di muka bumi ni. How do we overcome this so that kita dapat menjalani hidup seperti biasa dulu lah. Rindu sangat nak jumpa ramai-ramai macam ni kan. Baik, kebanyakan bacaan ataupun sumber rujukan anak adalah daripada buku Nasihat buat Akhi Fillah, Dr. Majdi Al-Hilali. Tapi Ana masukkan jugalah daripada ayat Quran, hadis dan beberapa rujukan lain lah. Okay, so insyaAllah kita punya sini tak lama pun. Kalau nak betul-betul cerita dan hurai pasal ukhuwah ni memang 2 jam setengah kita kata tak cukup lah kan. Tapi I think the main point bukannya untuk kita betul-betul faham ataupun betul-betul menguasai apa itu ukhuwah fillah, bukan. Tapi untuk kita dapat the gist kan, untuk kita dapat apakah message ataupun makna di sebalik ukhuwah fillah yang kita nak faham tu. Okay. So apa bila kita sebut tentang ukhuwah fillah kan, ukhuwah kerana Allah. Dia tak sama bila kita bercakap tentang friendship atau brotherhood, tak sama. Ukhuwah fillah ni dia ada satu makna, dia ada satu connotation yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih mendalam daripada persahabatan, friendship, brotherhood. Mungkin ada dalam kalangan antum pada hari ini pernah bersekolah di sekolah asrama kan, ataupun pernah kita kata sebelum tak asrama lah kan, orang kata bonding dia kuat sikit kan. Sebab apa? Sebab tinggal 4-5 tahun dengan kawan-kawan kat sekolah, jauh daripada mak ayah, dan kawan-kawan tu lah kita punya best friend, kita punya adik-beradik kat sekolah kan. Bila seronok dengan dia orang, bila sedih dengan dia orang, so we have a very special bond dengan kawan-kawan kita kat sekolah asrama. Tapi ukhuwah fillah pun dia mempunyai satu darjat yang lebih tinggi daripada brotherhood tu kan. Nanti anak akan ceritalah dari aspek pengalaman dan juga daripada kisah-kisah sirah yang insyaAllah anak akan kongsikan. Dan bagaimana dalam sejarah Islam, orang yang tak pernah kenal sebelum ni, tak pernah jumpa sebelum ni, tak pernah lah duduk asrama 4-5 tahun sama-sama, tak pernah beratu kat dining hall nak pergi makan kan, tak pernah kena ragging sama-sama, tapi mereka lebih rapat daripada adik-beradik kan, lebih rapat daripada best friend, kerana yang menghubungkan mereka adalah akidah. Yang menjalin tautkan hubungan antara mereka adalah hubungan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 2 definisi lah yang disebut oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam bukunya itu. Apakah definisi mencintai seseorang kerana Allah? Bila kita kata ukhuwah fillah, bersahabat, bersaudara kerana Allah, automatik kita sebenarnya sayang, kita cinta dia kerana Allah. Dan tak adalah kita kata aku berukhuwah kerana kau tapi aku tak sayang kau, aku benci kau, tak ada. Bila kita kata kita berukhuwah kerana Allah, dan hadis hadis 13 hadis 13 hadis 14 dalam hadis 40 itu jelas menunjukkan kita kena mencintai sahabat kita tu, kita kena mencintai saudara kita itu. Mesti ada aspek hub, mesti ada elemen cinta, elemen sayang, elemen care dalam perhubungan kita dengan sahabat kita itu. Tetapi apakah yang mendasari dan apakah yang menjadi asas kepada hubungan kita itu? Yang pertama adalah kita mencintai dia kerana apa yang Allah cinta. Maknanya kita suka, kita sayang kat sahabat kita tu bila dia taat kepada Allah. Kita rasa macam cia-cia bila tengok sahabat kita tu baca Quran kan. Kita sangat tersentuh ataupun rasa macam fulfilling bila tengok sahabat kita tu kuat buat dakwah. Jadi kita cinta dia bukan kerana rupa paras dia kan. Bukan kerana dia asal daripada satu negeri dengan kita. Bukan kerana dia suka belanja kita makan. Tak. Tetapi kita cinta dia sebab dia adalah seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang telah diajar oleh Nabi SAW. Bila kita baca sirah, siapakah sahabat-sahabat yang Nabi sayang, siapakah sahabat-sahabat yang Nabi cinta, adalah mereka yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mereka yang sanggup berkorban kepada demi mempertahankan nyawa Rasul contohnya. Orang-orang itu yang Nabi sayang, Nabi cinta. Walaupun kalau kita baca sirah, semua sahabat merasakan mereka lah orang yang paling disayang oleh Nabi. Kan?
Pernah dengar tak cerita Amru al-As? Amru al-As baru peluk Islam. Dia baru peluk Islam. Suatu hari dia naik kuda. Dia naik kuda ke naik unta dengan Nabi. Jadi masa tu dia memang rasa dia special sangat. Dia rasa Nabi treat dia very special. So dia rasa dia lah orang yang paling disayang oleh Nabi. Jadi dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia ataupun orang yang paling kau sayang?" Nabi kata, "Aisyah." Aisyah. "Oh, bukan. Maksud aku dalam kalangan lelaki, dalam kalangan sahabatmu, rijal, para lelaki." Sebab dia expect, oh yalah mestilah Aisyah, mestilah Nabi sayang Aisyah kan. Tapi kalau sahabat lelaki, siapa? Dia expect Nabi nak sebut nama dia kan. Tapi Nabi kata, ayah kepada Aisyah, which is Abu Bakar. Abu Bakar. Okay, Al-Quran dah rasa macam, oh okay. Next apa kan? Sebab dia expect dia lah next. Nabi kata, Umar. Oh, bukan dia lagi kan? Dia dah mula rasa, alamak. Next apa? Nabi kata, Osman. Lepas tu dia tak nak tanya dah. Sebab dia takut dia kecewa kan. Dia entah ranking ke berapa kan. Tapi nak katanya orang-orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah orang-orang yang menunjukkan kebaktian dan kesetiaan mereka kepada Islam. Yang kedua adalah kita membenci seseorang kerana apa yang Allah benci. Itu pun definisi mencintai seseorang kerana Allah. Ukhuwah fillah. Maknanya kalau kita sakit hati kan, kalau kita rasa marah dengan seseorang itu, kepada al-akh itu, bukan kerana dia gemuk kan, dia hitam kan, tak bukan body shaming bukan racist ataupun dia kita suruh dia buang sampah, dia tak buang ke, bukan macam tu kan. Tapi kita benci dia kerana apa yang Allah benci. Maksudnya kita bukan benci dia per se, kita benci perbuatan dia. Dia tak solat, dia malas buat dakwah, dia ada jahiliah dia. Kita benci perbuatan itu sebab kita tahu apa yang Allah benci. Ini berdasarkan hadis yang paling famous tentang halawatul iman. Hadis halawatul iman, barang siapa yang buat 3 benda tu dia akan merasai kelazatan iman kan. Patutnya nak letak dalam slide ni, lupa pula kan. Tapi antaranya adalah kita mencintai seseorang kerana Allah dan membenci apa yang Allah benci. Lebih kurang macam itulah hadis, mafhum hadis. Okay. Dan kalau kita tengok surah Al-Hujurat pun, ayat 10, ayat yang paling famous lah kalau kita nak bercakap tentang ukhuwah kan. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka sesungguhnya, dan innama ni dah lah, inna ada ma lagi kan, penekanan innama, maka sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nak tak nak, suka atau tidak, by default, orang-orang yang mengaku diri dia orang beriman, dia adalah ikhwah, dia adalah bersaudara. Tetapi ayat ini menarik apa? Sebab dia kata innamal mu'minuna ikhwah. Dia tak kata innamal ikhwatul mu'minin. Dia tak kata orang-orang bersaudara itu adalah orang beriman. Tak, dia kata orang-orang beriman itu bersaudara. Maknanya asas dasar kepada persaudaraan kita adalah iman. Sebab itu kita sentiasa berjumpa dengan kisah-kisah yang luar biasa tentang persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Yang paling famous adalah antara yang paling famous adalah kisah Mus'ab bin Umar contohnya. Ketika selepas perang Badar, ketika ada tawanan perang Mekah, kan antara yang ditawan adalah saudaranya, saudara kandungnya. Betul saudara kandung, tapi dia bukan adik-beradik. Tak silap dia lain mak ke lain bapak lain mak, adik-beradik lain mak, bapak dia sama kan. Adik ke abang kan, antara orang musyrik yang ditawan. Jadi ketika lelaki itu, nama dia tak ingatlah, Abu Yazid ke, ketika dia ditawan, dia nampak Mus'ab. Dia kata, ya Mus'ab, kan? Ya Mus'ab, tolong aku Mus'ab, lepaskan aku kan. Jadi Mus'ab cakap apa? Mus'ab cakap dekat orang yang tengah kawal adik dia tu ataupun abang dia tu, dia kata ikat dia ni kuat-kuat, ikat dia kemas-kemas. Mak dia ni orang kaya. Dia kenal lah kan, mak dia sendiri kan, mak dia ni orang kaya. Tapi maknanya putus hubungan persaudaraan kan, kerana berlainan akidah. Dan dia sendiri merasakan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang lain ataupun sahabat-sahabat se-Islam itu lebih rapat, lebih ada kelayakan untuk menuntut hak ukhuwah daripada dia berbanding dengan orang-orang lain ataupun adik-beradik dia sendiri. Jadi ayat ini walaupun sangat simple, sangat pendek, sangat sharp, tapi dia mempunyai satu mesej yang sangat besar. Maknanya apa ikhwah? Kita ni bersaudara selagi mana kita percaya bahawa Allah itu Tuhan, dan kita taat kepada perintah Allah,
kita ikut sunnah Nabi, kita cinta kepada Nabi. Selagi itu kita bersaudara. Bila ukhuwah kita renggang, bila kita ada masalah ukhuwah, benda pertama yang kita kena cek adalah iman kita. Benda pertama kita kena cek adalah iman kita, kesihatan iman kita. Iman kita tengah yazid ke yang kus masa tu. Most likely, bila kita ada masalah ukhuwah, rupa-rupanya iman kita juga ada masalah. Mungkin kita dah mula lalai dalam solat, mungkin kita dah kurang baca Quran, mungkin kita dah kurang bermuhasabah diri dan sebagainya. Sebab ini adalah kata-kata Allah. Ini adalah syarat yang Allah letakkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi bila persaudaraan itu renggang, bila berlaku something wrong dengan persahabatan, persaudaraan itu, maka apa benda kita kena cek adalah kesihatan iman kita. Okey? Baik. Itu yang nak cerita tentang apa yang kita maksudkan dengan ukhuwah fillah. Ukhuwah itu dasarnya adalah iman. Ukhuwah itu dasarnya adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Antum semua dah selalu dengar, dah selalu baca, dah berulang kali diceritakan oleh nakib usrah. Kan? Rukun usrah ada 3 kan? Ta'aruf, tafahum dan takaful. Saling berkenalan, saling memahami dan saling membantu. Ketiga-tiga ini adalah elemen yang sangat penting dalam kita nak berukhuwah fillah. Sebab itulah Al-Banna meletakkan 3 rukun ini sebagai rukun dalam usrah. Dan macam mana kita nak berukhuwah fillah kalau kita tak kenal? Diceritakan sebenarnya ta'aruf ni bukan hanya kita kenal nama. Bukan kita hanya tahu dia lahir dekat mana, umur dia berapa, birthday dia bila, dia suka makan apa, dia tak suka minum apa. Bukan. Tapi lebih lagi daripada itu. Kan? Contohnya apa? Contohnya mak ayah dia kerja apa. Adik-beradik dia berapa orang, dia anak ke berapa, dalam keluarga dia macam mana. Dia kambing hitam ke, kambing putih ke, kambing biri-biri kan. Ayah dia jenis macam mana, garam ke, jenis yang meninggal ke, hidup lagi ke, mak dia macam mana, kan? Keluarga dia susah ke. Dia memang kena tahu, kenal betul-betul. Sebab apa? Sebab macam mana kita nak tafahum, macam mana kita nak memahami al-akh itu kalau kita tak tahu cara dia dibesarkan. Kita tak tahu dia datang daripada background mana. Anak selepas orang kata tak adalah lama sangat kan, baru lebih 10 tahun lah dalam usrah ni. Memang kita dapat bezakan lah. Ikhwah ni, kalau family dia macam ni, dia jadi macam ni. Maknanya contohlah kita jumpa seorang ikhwah ni degil ataupun keras kepala. Kita pun apalah perangai macam ni kan, ataupun kenapa lah dia macam ni kan. Tapi bila kita tengok dia kan, tengok dia family dia macam mana, keluarga dia macam mana, kita boleh justify. Bukan nak kata apa yang dia buat tu benda yang baik, benda yang betul, tak, tapi kita boleh faham. Kita boleh rationalize dalam diri kita. Supaya apa? Kenapa penting untuk kita rationalize? Supaya kita tidak bersangka-sangka. Supaya kita tidak ada su'uzon. Sebab nanti kita akan tengok lepas ni, asas tingkatan yang paling bawah, yang paling asas dalam ukhuwah adalah salamatus sadr. Berlapang dada. Bersangka baik. Dan bagaimana kita nak takaful, kita nak membantu kalau kita tak faham. Kan? Macam mana kita nak offer bantuan yang paling betul, bantuan yang paling baik, yang paling kena dengan masalah dia, dengan konsep dia kalau kita tak faham kan? Jadi ketiga-tiga elemen ini, kalau dituruti, dibuat, dipatuhi dengan betul, dengan turutan yang betul, dengan baik, insya-Allah kita dapat berukhuwah fillah. Sebab kita dah kenal dia, dah tahu lahir kat mana, anak ke berapa, perangai macam mana. Kita dah faham dia, kalau dia marah kenapa, kalau dia gembira kenapa. Dan benda apa yang menyebabkan dia happy dan sebagainya. Dan kita sentiasa bersedia untuk membantu dia. Kalau anak contoh kan, pukul 2-3 pagi, contohlah 2-3 pagi anak travel, tak payah anak pancit kan, meletup. Anak tak ragu-ragu, anak tak ragu-ragu nak call ikhwah untuk bantu anak. Sebab anak tahu ikhwah dia tak akan berkira. Dia tak kata, kau ni apalah call 3-4 pagi ni, kau call lah plus. Contohnya kan, tak ada. Mereka adalah orang pertama yang akan datang untuk membantu anak. Anak tahu, anak faham. Anak yakin. Sampai tahap macam tu kan.
kita tidak berkira-kira untuk membantu ikhwan. Kita ni sepatutnya adalah orang pertama yang membantu al-akh kita kalau kita tahu kesusahan. Anak cakap pada ikhwan, kalau ada seorang al-akh tu dalam keadaan kesusahan, tapi dia minta tolong orang lain dulu kan. Dia tak minta tolong kat kita dulu ikhwan. Maka ada something wrong somewhere. Bila dia contoh dia accident ke apa-apa dah susah macam mana kan. Mak ayah susah ke apa ke, kalau dia minta tolong kat orang lain dulu, minta tolong kat badan-badan kebajikan mana-mana, minta tolong kat Ustaz Abeliu ke kan. Ada satu yang wrong dengan ukhuwah kita. Ada satu yang wrong dengan sistem tarbiyah kita tu yang tidak melahirkan dia rasa dia nak minta tolong kat ikhwah dulu. Mungkin dia tak rasa tak kaful tu ke, mungkin dia rasa ikhwah tak faham dia ke, mungkin dia kata aku tak nak susahkan ikhwah. Perasaan tak nak susahkan ikhwah tu pun tak betul. Orang pertama yang kita kena susahkan adalah ikhwah. Sebab apa? Sebab kita ni sama-sama dalam dakwahan. Kita dilahirkan daripada rahim dakwah. Susah senang kita kena bersama. Sebab tu dalam buku Dr. Majid Al-Hilali tu pun dia disebut kan. Dia kata aku ni, maknanya generally lah, aku ni malu nak minta tolong. Dalam tarbiyah aku, Hana, biar adik main. Tak apa, biar adik main. Kakak tak nak main, tak apalah, biar adik main. Tak apalah, biarlah. Tak apalah, Hana tak nak main, tak apa, bagi adik main. Minta maaf ada pesanan penaja. Sekejap. Sini ke atas dah. Ini sah. Okay. Boleh? Ya, tak apa. Okay. Alright. So, tiga rukun yang nampak simple dan tiga rukun yang nampak very straightforward tapi sebenarnya penting untuk kita laksanakan. Jadi, kalau antum belum betul-betul kenal ahli-ahli Islam tu, kan, bertaaruf lah. Sebab itu proses ta'aruf ni bukan proses sehari dua kan. Dia proses yang berterusan. Kadang-kadang kita dah 2-3 tahun kenal dia kan, baru tahu dia ni macam ni kan. Lah, entah ni ke anda tak tahu pun. Contoh kan, memang berlaku. Kadang-kadang 5-6 tahun berkenalan, tapi baru kenal. Baru kenal. Setengah-setengah iman. Sebab itu kadang-kadang kita kena berjaulah, kan? Kena buat aktiviti-aktiviti yang luar daripada liqah usari kita. Sangat sedih, sangat menyedihkan apabila pertemuan kita, perhubungan kita hanya dalam liqah-liqah usari kan. Dalam liqah-liqah usari. Sepatutnya kita kena ada inisiatif untuk jumpa, untuk keluar daripada liqah usari tu, untuk lebih mengenali al-akh kita kan. Sepatutnya kan ada orang kata usrah tu bermula selepas tasbih kafarah dan berakhir ketika al-fatihahan. Faham tak tu kan maksud kata-kata tu? Maknanya sebenarnya dalam liqah tu hanya untuk kita dengar bahan kan, hanya kita mendapat tazkirah, pengisian. Tapi usrah yang sebenar adalah selepas itu. Kan, yang kita nak berukhuwah, nak berjumpa, nak bermuayasyah adalah selepas liqah usari tu, sehinggalah kita bertemu lagi dalam liqah usari yang seterusnya. Baik. Tingkatan ukhuwah kan? Mungkin ada lebih. Okey, kita bersimpan dulu. Okey. Dia tak ada. Email dulu. Ada ni kakak punya. Nanti kakak share. Okey, nanti ambil bagi. Email dulu. Okey. Inilah ciri-ciri seorang ayah misali. Okey. So, mungkin beberapa ada mazhab lain ataupun ada kita kata pandangan lain tapi dalam tarbiyah kita secara simpelnya, secara generalnya kita letakkan tingkatan ukhuwahnya ada 3. Yang pertama adalah salamatus sadr, berlapang dada. Maknanya kita husnuzon, selalu bersangka baik. Dan ini adalah tingkatan ukhuwah yang paling rendah sebenarnya. Paling rendah tapi paling susah kan?
kita nampak, contohlah kan, nampak ikhwah kita keluar daripada bilik pegang handphone gelak-gelak kan. Kita pun fikir, ni apa dah buat dalam bilik seseorang gelak-gelak ni kan. Kita dah ada sedikit orang kata sangkaan-sangkaan kat situ. Ataupun nama tak dengar al-akh tu kan, senyap dia diam, ni kita dah hati ni futur lah ni. Selama badak je kan kita kata dia futur kan. Padahal kita tak tanya, tak find out, tak apa ni, tak bertanya khabar. Elemen berlapang dada ini Allah sebut dalam surah An-Nur. Kalau kita boleh buka sekejap surah An-Nur ketika berlaku hadisul ifk, hadisul ifk, fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Apakah akhlak, apakah sikap yang perlu diambil oleh orang-orang beriman ketika itu? Ayat 12 surah An-Nur, surah ke-24, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri mereka sendiri dan sepatutnya mereka berkata inilah tuduhan yang nyata. Kalau kita ada dengar benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak best tentang ikhwah kita, benda pertama yang kita kena tanam dalam kepala kita, dalam diri kita, ini ada satu tuduhan yang tidak benar. Tuduhan lah, sebab tak ada bukti, kita tak dengar lagi kan, tak dengar lagi bukti, tak ada. Kalau kita mengambil pendekatan untuk percaya dulu sebelum siasat, untuk percaya tuduhan yang datang kepada telinga kita dulu sebelum kita nak find out, maka kita dah gagal lah. Pada peringkat pertama kita dah gagal. Kan? Sedangkan tingkatan ukhuwah yang paling rendah adalah kita kena berlapang dada ataupun husnuzon lah, sangka baik. Sebab banyak kali berlaku bila kita dapat tahu cerita yang sebenar, bila kita siasat, bila kita investigate, kita dapati ia tidak seperti apa yang kita dengar kan. Ia tidak seperti apa yang diperkatakan. Sebab itu tadi tu penting tu, ta'aruf, tafahum dan takaful. In fact, kalau kita betul-betul kenal al-akh tu, dan kita betul-betul tafahum dia, bila datang berita-berita macam kita tipu ni, takkan dia nak buat macam tu kan. Benda tak logik lah. Aku kenal dia. Contohlah kita dengar ada orang tuduhan al-akh ni apa-apalah, mencuri ke kan, makan rasuah ke apa. Tak mungkin lah. Tak mungkin, sebab itulah contoh kan, anda tak nak sebut nama lah. Baru ni ada seorang menteri dituduh rasuah kan, dan menteri tu kita kenal ada background tarbiyah lah. Memang anda pernah berjumpa program dengan dia kat UK dulu. Memang kita tak percaya lah. Kita kenal lah hati budi dia kan. Contohnya macam tu lah. Anda tak adalah betul-betul kenal dia pun. Tak adalah tafahum dengan dia, tahap tafahum pun. Tapi maknanya kita tahu dia ni ikhwah kan. Allah kata innamal mu'minuna ikhwah tadi. So, sikap pertama yang anda ambil adalah anda tak percaya berita tu kan. Walaupun wallahu a'lam, bukan nak menimbulkan syak wasangka. Contohlah kan, bila disiasat terbukti dia ada bersalah ataupun dia makan rasuah. Ini contoh tak apalah kan, dah siasat. Tapi sikap pertama yang kita ambil adalah kita tak percaya kan. Kita berlapang dada. Kita pernah jumpa dia, kita kenal dia ikhwah, kita tahu dia orang tarbiyah, tak mungkin dia ni nak buat benda macam tu. Itu yang pertama. Susah, tetapi inilah asas dia. Maknanya apa? Asas tu kena kuat tu lah. Kita belajar dalam ISK, individu Muslim tu mesti yang paling core, paling qawi, betul tak? Dalam ukhuwah pun macam tu. Kalau binaan ukhuwah kita nak strong, ukhuwah yang kita nak bina tu adalah ukhuwah yang mantap, yang bertahan lama, dan asas dia kena kuat. Betul tak? Pailing dia kena kuat. Dan apakah pailing dalam ukhuwah? Pailing dalam ukhuwah adalah salamatus sadr, berlapang dada. Kemudian barulah kita melangkah ke apa dia panggil? Ya Allah, tingkatan yang seterusnya, ini kita mencintai sahabat kita seperti mana kita mencintai diri sendiri. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Beza tau. Selalu orang baca hadis ni,
tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta pada, apa yang dia suka pada dirinya sendiri. Tapi beza sikit kat sini. Maknanya apa? Contoh kita suka duduk dalam tarbiyah. Kita suka duduk dalam usrah. Kita rasa kita dapat banyak manfaat dalam usrah. Maka kita, kalau kita cinta sahabat kita itu kerana Allah, kalau kita betul-betul sayang kerana Allah, kita pun nak duduk dalam usrah. Itulah baru maksud kena dengan hadis tadi tu. Kita ni suka buat baik. Maknanya kita, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kan. Dulu aku ni jahil, dulu aku ni tak solat jemaah, dulu aku ni puasa sunat pun jangan harap lah orang kata kan. Tapi sekarang bila kita dah buat benda-benda tu, kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita nampak kebaikan-kebaikan daripada apa yang kita buat tu. Maka kita pun, kita nak benda yang sama berlaku kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana. Kan? Itulah baru mencintai sahabatnya seperti mana mencintai untuk dirinya sendiri. Kan? Kalau kita suka kita suka bersama dengan orang yang baik, bersama dengan orang soleh kan. Bila sama orang soleh kita rasa kita baik je. Kan? Tendensi nak buat maksiat, tendensi nak buat jahiliah tu pun kurang. Selalu macam tu kan. Maka kita pun kena suka benda yang sama kepada sahabat-sahabat kita. Jadi poin-poin apa? Poin adalah kalau ada dalam kalangan BFF antum kat sini, kan, kawan-kawan daripada sekolah, kawan-kawan kat uni sekarang ni, antum baik tapi dia masih belum bersama usrah kan. Maka menjadi tanggungjawab antum untuk mengajak dia masuk usrah kan. Sebab apa? Sebab antum nak apa yang baik untuk antum dapat juga dekat dia. Barulah antum naik kepada tingkatan ukhuwah yang kedua. Samalah bila dalam usrah pun. Kan? Maknanya dalam kalangan usrah mate, kita nak jadikan ukhuwah filah kan. Kita nak betul-betul memaknai makna ukhuwah tu. Jadi contoh kita jaga mutaba'ah amal kita. Kan? Kita orang kata perform baca Quran, perform bangun malam, puasa sunat alhamdulillah. Dan kita dapati benda-benda itu memang bermanfaat untuk kita kan. Rasa hidup ni smooth je. Allah mudahkan banyak benda. Maka kita pun nak usrah mate kita mendapat nikmat yang sama. Kan? Maka kita pun kenalah push dia, sama-sama motivate dia untuk jaga mutaba'ah amal. Barulah kita dikatakan seperti mencintai sahabat kita seperti mana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Dan musawah ini memang jelas sekali kan. Banyak sekali kisah dalam sirah yang menunjukkan betapa para sahabat ni dia memang dah sampai tahap musawah. Dan antara kisah yang famous contohnya adalah kisah Abdurrahman bin Auf ketika mana dia pertama kali berhijrah ke Madinah. Sebenarnya itu tahap isar sebenarnya. Tahap isar. Tapi tak apalah nak bagi contoh kan. Ketika dia berhijrah ke Madinah, dia dipersaudarakan dengan, alamak tak ingat dah. Tapi seorang sahabat Ansar yang kaya, yang banyak isteri dan banyak harta. Dia bagi kat Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan, dia kata ambil separuh. Dan ambil separuh daripada harta aku. Dan ambillah mana-mana yang kau nak. Dan dalam kalangan isteri-isteri aku ini, kau pilih, dia dua isteri tak silap. Kau pilih mana yang kau paling suka, aku ceraikan dia dan kau kahwin dengan dia. Sebenarnya itu tinggi lagi lah level daripada musawahan. Tapi maknanya dalam sirah memang banyak sangat kisah-kisah yang berlaku. Antara yang famous lah, sekarang anda baru ingat adalah contohnya Salman Al-Farisi dengan ya Allah. Tu ada orang bagi chat tu. Orang tu kan? Chat. Abu Zar bukan Abu Zar, dia sahabat Ansar tu yang dia Abu apa nama dia? Abu Darda ke? Tak ingat lah. Okay, tapi kisahnya adalah banyak dah sebenarnya ni. Kat ni, cek baru pasal. Okay. Abu Darda ni adalah seorang sahabat Ansar yang orang kata bila masuk Islam tu memang all out lah buat ibadah kan, buat dakwah kan. Tapi satu hari Salman Al-Farisi datang rumah Abu Darda, berborak dengan isteri Abu Darda kan. Bila berborak dengan isteri ini pun orang yang soleh kan.
dia tak adalah nak memburukkan suami dia. Dia cakap bila Salman Farisi tanya bagaimana keadaan kamu kan, bagaimana keadaan rumah tangga kamu, jawablah alhamdulillah kan. Abu Darda ni seorang hamba yang sangat taat kepada Allah, tak pernah tinggal bangun malam, sentiasa berpuasa setiap hari. Jadi Salman Farisi dia dapat mesej tu kan. Dia dapat mesej daripada isteri Abu Darda tu. Jadi hari tu dia decide untuk tidur di rumah. Dia minta izin untuk bermalam di rumah Abu Darda. Di malam tu tak ingat betul-betul full story tu, tapi malam tu ketika Abu Darda nak bangun tidur Salman Al-Farisi halang. Salman Al-Farisi ketika Abu Darda nak bangun untuk bangun malam, maknanya baru tidur sekejap, Abu Darda halang kan. Salman Al-Farisi halang, dia kata tidur kan, kamu tidur dulu. Betul Abu Darda kata, adakah kamu ingin menghalang aku daripada bangun malam? Dia kata, aku pun bangun malam, tapi aku juga berehat, aku juga tidur kan. Something like that lah. Jadi tidur, lepas tu mereka bangun sama-sama, solat sama-sama. Lepas tu puasa pun ada juga lah, tak sedap kan. Macam mana tak ingatlah cerita penuh. Tapi nak ceritanya, lepas tu Abu Darda pergi mengadu dekat Rasulullah kan. Ya Rasulullah, Salman datang ke rumah aku, dia buat macam ni kan. Dan Nabi SAW, dia membenarkan perbuatan Salman. Dia membenarkan perbuatan Salman. Jadi ceritanya adalah bagaimana Salman ini dia mencintai Abu Darda ini untuk seperti mana dia mencintai untuk diri sendiri. Dia tahu dalam ibadah tak boleh hulu, tak boleh berlebihan. Dan dia tahu kalau nak bangun malam pun mesti ada rehatnya. Dia tahu kalau berpuasa pun kena berbuka. Sebab itu yang dia buat untuk diri dia sendiri. Dan dia mencintai sahabatnya supaya sahabatnya juga buat benda yang sama. Okey? Dan seterusnya tingkatan yang paling tinggi adalah isar. Isar ni Allah sebut dalam surah Al-Hashr. Kalau kita boleh buka surah Al-Hashr, surah ke-57 tak silap. Assalamualaikum. Nampak? Mesti macam tak sama. Siapa yang bertanya Oh, Imran. Okey. Kita take note. Nanti minta organizer tolong cari. Rasa macam tak sama. Okey. Nanti organizer tolong check, bagi jawapan dekat chat box Okey. So, kalau kita tengok surah Al-Hashr, surah ke-59, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dah telah beriman sebelum kedatangan mereka, ini orang Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan wa yu'siruna ala anfusihim. Isar wa yu'siruna ala anfusihim, meskipun mereka juga memerlukan. Orang-orang Ansar ni bukan tak perlu. Mereka perlu harta, mereka perlu rumah, mereka perlu isteri, tetapi mereka mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin mereka. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada sifat bakhil, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat orang-orang Ansar. Allah angkat martabat orang-orang Ansar kerana mereka telah menunjukkan tahap ukhuwah yang paling tinggi dalam Islam. Mereka telah melebihkan, mereka telah mengutamakan satu kaum, satu bangsa yang mereka tak kenal pun sebelum ni. Mungkin mereka pernah dengar, mungkin mereka pernah berjumpa dengan orang Mekah masa mereka berdagang dekat Syam, dekat Yaman. Tapi sekadar itulah. Tetapi apabila mereka dipersadarkan dalam Islam, akhirnya mereka mampu sampai tahap boleh mengutamakan nanti kalau sempatlah nak bercerita, nanti sekarang ada satu slide nak memakai cerita khusus tentang persaudaraan tentang Ansar Muhajirin ni dan kalau nak dengar boleh Ana syorkan untuk dengar talk
Dr. Omar Sulaiman lah tentang keutamaan ataupun kehebatan orang Ansar ni. Mereka memang sangat mencintai orang-orang Muhajirin kan, lebih daripada diri mereka sendiri. Dahsyatlah diorang ni, orang-orang Ansar ni kan. Sebab tu kalau kita dengar pengisian kaedah sulbahan, tak tahu adik-adik yang dirahmati Allah sekalian pernah dengar ke tak. Jadi dua kaedah sulbahan, kaedah sulbah al-awwal, kaedah al-ula yang merujuk kepada orang-orang Muhajirin, dan kaedah sulbah yang kedua lah iaitu orang-orang Ansar. Jadi ini tingkatan ukhuwah kan. Maka kita kena belajar dulu. Kita kena belajar untuk berlapang dada. Kemudian kita belajar untuk saling mencintai. Dan yang ketiga, kita belajar untuk melebihkan sahabat. Dan Anas sendiri alhamdulillah, walaupun tidaklah nak kata hebat dalam berukhuwah, tapi dah merasa bila mana al-akh tu melebihkan kita daripada diri dia sendiri. Padahal bukannya adik-beradik pun, dan padahal dulu tak sekolah sama-sama pun, tapi dihubungkan dengan hubungan akidah, dihubungkan dengan hubungan dakwah. Boleh saling memprioritikan antara satu sama lain kan. Kadang-kadang tak ada duit, tapi bila dengan al-akh tu tak ada duit, tak makan, kita dahulukan duit kita. Kadang-kadang kita nak tidur, tengok banyaklah kisah-kisah yang sekarang ni memang tak boleh ingat dalam kepala. Tapi masih ingatlah dulu ada satu peristiwa, ada selalu cerita kat ikhwan dah bosan kot dengar kan. Tapi dengan antum mungkin first time dengar. Masa kat UK dulu, ada seorang al-akh ni. Dia ni dulu kasar lah, dia ni jenis yang kasar. Biasalah kita macam-macam baik. Sebab tu penting dia kita ta'aruf dan tafahum ni kan. Dia kasar sikit lah, gaya dia tu, style dia tu kan. Dia ni macam adik-adik dalam kalangan kami ni, dia macam padahal biasa setahun je, tapi sebab dia datang setahun lepas sana kan, so dia macam kira usrah dia tu best Ana lah yang bawa faham kan? Okay. So sebab Ana rapat dengan dia kan, selalu sembang dengan dia, selalu lepak dengan dia, walaupun Ana bukan murabbi dia direct lah. So satu hari kan, macam murabbi dia minta tolong Ana dengan minta tolong Akhi Adam Tan. Akhi Adam Tan pun rapat dengan dia. Minta tolong apa? Minta tolong untuk bagi nasihat, untuk tegur dia. Sebab ada dalam benda dia buat agaknya yang kita kata sedikit macam out of the norm lah kan. So masa tu memang Ana rasa winter, masa sejuk kan. Kita ada dua rumah, so kita ada dua air kat kawasan berdekatan. So berjalan lah tengah-tengah malam tu dengan play cardnya, dengan sweater je kan. Pergi rumah satu lagi, jumpa dengan al-akh tu. Dan jumpa al-akh tu, Ana ni pemerhati je lah. Yang menasihati atau bagi nasihat tu adalah Abu Anas, Akhi Adam Tan. Maknanya sesi tu berjalan dengan penuh mahabbah, penuh nak menasihati. Dan Ana di tengah-tengah tu Ana macam sebab. Ana macam menangis kan. Sebab apa? Sebab Ana macam cantiklah ukhuwah kan. Cantik sangat ukhuwah ni. Kita sayang seseorang tu, kita sayang dia sebab Islam kan. Kita nak yang terbaik untuk dia. We want the best out of him. And kita nak yang terbaik untuk dia sampai tahap kita yang tak kenal dia punya usrah aku pun bukan nak usrah aku pun. Bukannya dulu BFF pun. Tapi kita sanggup buat sesuatu yang orang luar tengok, orang luar akan kata kita ni pelik. Orang luar akan kata kita ni mesti gila kan. Apa benda dah malam-malam dengan kain pelikat dengan apa semata-mata nak pergi nasihat dia. Kau ni siapa nak nasihat orang kan? Tapi tak, kita tak pandang macam tu. Kita pandang ini adalah hak-hak ukhuwah yang kita kena jaga kan. Ini tanggungjawab kita sebagai al-akh. Kita nak terbaik untuk dia. So bila nak kenang tu, memang macam antara kemanisan lah, kelazatan ukhuwah yang pernah nak rasa kan. Al-akh tu dah meninggal pun. Dia meninggal accident. Masa kat Malaysia lah, dah balik Malaysia. Masa tu dia dalam perjalanan nak pergi program. Dalam perjalanan nak pergi program, ada Qiyamul-Lail kot, ada mabit. Dia meninggal accident. Masa tu memang sedih lah kan, memang sedih. Tapi itulah antara kemanisan ukhuwah yang Allah pernah bagi Ana rasa lah. Memang benda-benda macam ni yang kadang-kadang dunia dan seisinya pun tak dapat nak ganti kan. Bagilah sejuta ke kan, bagilah Ferrari ke, rumah banglo 2 tingkat ke, dia tak dapat nak melahirkan rasa izzah, rasa manis dalam berukhuwah seperti mana yang Allah, sebab benda ni Allah yang bagi. Innamal mu'minuna ikhwan, Allah yang bagi. Bila kita meletakkan keimanan kita sebagai asas, meletakkan Allah itu nombor 1, Rasul itu nombor 2, Allah boleh bagi nikmat daripada
pintu-pintu yang kita tak sangka. Pintu-pintu kita tak sangka. Antaranya adalah kenikmatan, kelazatan dalam berukhuwah. Okay, so hadis ni kita tengok tadi. Okay, sekarang nak go through tuntutan ataupun hak berukhuwah. Ada banyak, ada 2 slide lah. Mungkin kita akan stop dekat sini lah sebelum kita masuk ukhuwah dalam Al-Quran ni. Okay. Anda nak baca ni kalau ada apa-apa. Okay. Alright, tak ada apa-apa tak ada soalan lagi Okay. Baik. Hak dalam ukhuwah ni banyak lah. Kalau kita baca, kalau kita boleh buat satu-satu ni, memang kita ni the true sahabat daripada syurga, kata kan. Sahabat daripada syurga. Tapi ada sebab lah kenapa dalam Islam kita begitu teliti. Kita begitu melihat dalam kita tahu hablum minallah, hablum minan nas kan. Hablum minallah hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas adalah hubungan kita dengan manusia. Kenapa Islam begitu detail pergi kepada sampai tahap macam ni kan? Padahal kalau kita ambil pendekatan barat ataupun pendekatan liberal lah kita kata kan, manusia ada kebebasan. We have our own right. Nak buat apa buatlah. Kita ada akal, Allah Allah lah, kita ada akal, kita ada our own might, kita punya kemahuan sendiri. Kenapa kita sibuk-sibuk nak jaga sembunyi air, jangan mengumpat apa semua kan? Tapi Islam betul-betul menitik beratkan semua ini. Sebab tu Islam itu syumul. Islam itu bukan hanya melihat kepada cara nak ambil wuduk macam mana, cara nak angkat takbir macam mana. Islam itu bukan hanya menitik beratkan tentang hukum hudud. Kalau berzina kena hukum apa, kalau minum arak hukum apa. Islam itu bukan hanya tentang jihad, tentang perang. Tak. Islam ini semua. Sebab itu Islam ni bukan agama tapi cara hidup kan. Bagaimana kita lead our life, our daily life. Our daily life. Every second, every minute, every hour, Islam dah tunjukkan macam mana kita nak menjalani hidup kita. Samalah dalam kita nak berukhuwah dan dalam kita nak menjalankan persahabatan dan persaudaraan dengan orang lain. Ini beberapa tuntutan ataupun hak ukhuwah yang telah digariskan oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam buku dia. Cuma nak ambil, tak dapat nak ambil semua, nak ambil beberapa saja. Itu pun beberapa saja pun 2 slide je kan. So anda akan cubalah pergi satu-satu tanpa terlalu detail. Nanti panjang sangat kan. Okay, yang pertama adalah of course nasihat dan bimbing. Inilah kehebatan ataupun keistimewaan bila kita berukhuwah fillah. Dan ini adalah tuntutan Quran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Bila kata wa tawa ni dia ada saling. Maknanya kita menasihati tu ada saling. Bila saling tu kita ada relationship lah kan. There is a connection bila kita kata ada perkataan saling tu. Dan ini yang tuntutan Al-Quran. Arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita saling menasihati kerana kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi ini adalah hak ukhuwah. Bila kita nampak al-ah kita dalam keadaan yang kita kata not at the best of his iman, bukan dalam keadaan iman yang paling mantap, maka kita lah yang kena datang bimbing. Al-ah tu dia ada hak untuk menuntut diri dia dinasihati. Walaupun ketika dia dalam keadaan futur, dia tidak mahu dinasihati lah kan. Maknanya kalau dah tengah dalam keadaan iman tengah yang kus tu, dalam keadaan jahiliah tu, siapa nak orang datang kat dia nasihat dia pula? Mesti bengkak kan, mesti ego. Tapi jauh di sudut hati dia, fitrah dia mahu dinasihati, dia mahu dibimbing. Jangan sampai dekat akhirat nanti, dekat padang mahsyar nanti dia akan mempersoalkan kita. Kenapa engkau nampak aku maksiat, kau tahu aku bermaksiat, kau tahu aku futur, tapi kau tak nasihat aku, kau tak bimbing aku. Itu hak aku sebagai al-akh, hak ukhuwah aku kau tak tunaikan. Jadi itu hak yang pertama adalah untuk kita nasihat dan kita bimbing. Inilah yang menjadikan ukhuwah kita tu ukhuwah fillah. Bukan ukhuwah fil mal, bukan ukhuwah fil barnamij, bukan ukhuwah fil dunia, tapi ukhuwah fillah, ukhuwah dengan Allah. Ingat yang tadi, yang pertama tadi, definisi mencintai kerana Allah adalah apabila kita mencintai apa yang Allah cinta dan kita benci apa yang Allah benci. So once
dia dah buat sesuatu yang Allah benci, menjadi tanggungjawab kita untuk menasihati dan menjadi hak dia untuk dia dinasihati dan dibimbing oleh kita. Okey. Yang kedua, jangan puji di hadapan orang lain. Ini pun satu nasihat yang sangat baik sebenarnya. Kita kan kadang-kadang mantap doh kau dah hafal surah ni. Sedap lah suara kau jadi imam. Janganlah kita memotong leher dia kan. Janganlah kita menyebabkan dia menjadi orang yang riak. Puji-pujian ini tak memberi apa faedah satu pun kepada dia. Kan? Melainkan dia rasa shock, dia rasa diri dia bagus. Lebih teruk lagi disebabkan oleh pujian kita itu menyebabkan dia memandang rendah orang lain, kan? Menjadi sombong dan akhirnya menjadikan dia jauh daripada Allah. Nak puji boleh, tapi kita ada disclaimer kan. Aku tak ada lupa lah, yang lebih kurang macam kalau kita nak puji kita kena cakap tapi Allah lah yang lebih tinggi, Allah lebih baik kan. Allah tidaklah perbuatan kamu tidaklah mensucikan kamu kan. Lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Maknanya kalau nak puji pun ada caveat dia lah, ada syarat-syarat dia. Dan sebab puji-pujian kita ini dikhawatiri apa satu lagi, dia merasa senang, dia merasa bila kita puji-puji dia kan, dia tak rasa keburukan dia satu benda yang perlu diberi perhatian. Sebab dia dah rasa dia bagus, dia dah shock. Jadi bila dia ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dia tak akan ambil pot. Dia tak ada rasa urgency untuk dia improve diri dia sebab kita selalu puji dia. Jadi puji-pujian ni bahayalah. Yang ketiga, jangan mengumpat. Janganlah mengumpat. Memang Allah sebut secara jelas dalam Quran, surah Al-Hujurat, Nabi sebut banyak dalam hadis, jangan mengumpat. Apa maksud umpat? Bila kita berkata sesuatu, apabila sampai kepada dia, dia tak suka kan. Dia tak suka. Sama lah kalau dia bercakap tentang kita, kita suka tak? Kita tak suka. Sebab itu tadi hadis apa tu kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tu. Kalau kita tak suka, dia buat dekat kita pun jangan buat dekat dia kan. Jangan mengumpat ni benda yang besar lah dalam Islam, dosa dia tu. Jangan mengunjing. Jangan kita nak makan daging saudara kita sendiri. Okay, kadang-kadang memang best kan nak membawang kan. Bawang banyak kat rumah, bawang merah, bawang besar, bawang putih. Sambil potong tu, potong tak ni. Sambil nak masak-masak kan. Literally membawang. Bahaya. Kadang-kadang kita, yang lebih membahaya adalah sebab kita kadang-kadang dah terbiasa dengan benda ni. Sampaikan kita tak merasakan benda itu satu lagi dosa. Itu paling bahayalah. Bila mana kita dah terbiasa mengumpat, membawang panjang ketupat sampai kita tak rasa benda tu dosa, bahaya. Kalau kita ada sesuatu yang kita tak senang dengan dia ataupun kita rasa dia ada buat benda yang tak betul, jangan mengumpat. Jumpa dia, tanya dia, bincang dengan dia, ataupun jumpa murabi kita, tanya murabi kita. Apa? Wash hand. Kenapa nak wash hand? Jangan apa? Dan bila kita nak report lah, sokong report dekat murabi pun ada cara-cara dia kan. Jangan sampai tahap kita mengumpat. Dan kita bercerita yang paling minimum, bukan dengan niat untuk memburuk-burukkan dia, tapi dengan niat untuk mencari jalan solusi supaya murabi boleh nasihat. Okey, yang keempat, jaga dan sembunyi aib. Ini pun penting. Banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW menyebut tentang keutamaan untuk menyembunyikan aib. Kalau kita sembunyikan aib saudara kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan sembunyikan aib kita ke akhirat. Kita suka ke, kita nak ke dekat akhirat nanti Allah dedahkan aib kita kan. Kita mungkin berjaya jaga dekat dunia, tapi di akhirat tak ada apa yang boleh disembunyikan. Jadi kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita ke akhirat nanti, kita pun kena tutup aib al-ah kita kan. Mana ada manusia yang sempurna?
Mesti ada manusia yang melakukan dosa, melakukan maksiat. Kadang-kadang kita orang yang dekat dengan dia kita tahu kan. Sebab tadi itulah dah berjaulah sama-sama, dah makan sama-sama, tidur dalam bilik yang sama. Kita mungkin tahu benda yang ikhwan lain tak tahu tapi kita tahu. Tapi kita janganlah sekadar menjaga dan menyembunyi. Kita pun kena nasihat dia. Nasihat dia kan, bimbing dia. Itu yang pertama tadi kan, hak yang pertama kan. Sampai tahap kita rasa kita tak mampu dan dia terus menerus berada dalam keadaan kemaksiatan, mungkin masa tu kita boleh masa tu kita mungkin boleh berbincang dengan murabi, berbincang dengan ikhwah yang kita rasa mampu untuk bantu selesaikan masalah tu kan. Yang kelima, jangan menghina dan mempelikirkan. Jangan menghina dan mempelikirkan. Apatah lagi di hadapan orang lain. Kau ni malas lah aku tengok, kau ni tidur je kan. Kau ni kenapa gemuk sangat? Kau ni makan macam apa kan? Jangan menghina dan mempelikirkan. Kenapa Sarah? Okay. Yang keenam, jangan ambil sesuatu yang bukan hak. Kalau lah ada duduk dekat air tu kan, merata-rata barang, sotong kat sana, buku dekat sini, laptop situ, handphone sana, duit kan. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita, melainkan dibenarkan. Melainkan diisytiharkan. Siapa-siapa boleh ambil buku ni, boleh baca. Kan? Walaupun kita kan berukhuwah, abadan abadah, takkan tak boleh nak guna, takkan tak boleh. Kalau bukan hak kita, jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita kan. Yang seterusnya, panggil dengan nama yang disukai. Ini disebut sangat jelas dalam surah Al-Hujurat juga. Surah Al-Hujurat ni memang surah yang banyak bercerita tentang human interaction. Cara kita berinteraksi dengan manusia lain. Dan termasuk dalam tu adalah cara kita berukhuwah. Sebab itulah innamal mu'minuna ikhwah tu terletak dalam surah Al-Hujurat. Wah, kejap gangguan betul lah. Kejap. Sebentar. Okey, keadaan dah terkawal. Tak boleh. Okay, tahulah dulu kat sekolahan macam-macam nama kita kan. Badak lah, gajah lah, kerbau lah. Ada nama kalau kat sekolahan dulu memang nama pelik-pelik kan. Nama yang kadang-kadang kita fikir macam menghina. Mungkin masa kat sekolah dia suka, dia boleh terima kan. Tapi dah besar-besar ni takkan nak panggil, "Weh, spender!" Contohnya. Kadang-kadang kita kan jadi ikhwah sama-sama daripada sekolah kan. Boleh buka ni, tiup lah. Tiup. Buka ni, tiup. Bukan ni macam ni. Kenapa dah buat dah? Jadi kalau kita nak tahu dia suka ke tak, kita kena tanyalah dia. Kau okey ke aku panggil nama ni kan? Dan kalau dia suka sekalipun, kalau nama tu memburuk-burukkan dia, maknanya memberi satu gambaran yang buruk, janganlah panggil. Apalah namanya, pada mandailah semua ada pengalaman zaman sekolah dulu kan. Jangan berbisik-bisik ni, maknanya jangan najwa. Contohnya kita ada 3 orang atau 4 orang depan kita kan. Maksud kita pun dengan suara ni kita berbisik-bisik depan yang lain. Dilarang dalam Islam. Sebab benda ni menimbulkan banyak syak wasangka kan. Lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Kalau benda tu bukan satu rahsia, maka bincanglah secara jaharan, secara terbuka. Kalau benda tu benda yang rahsia, maka carilah masa sesuai untuk berbincang. Jangan depan-depan nak berbisik-bisik dan sebagainya. Jangan menakut-nakutkan. Anda nampak ini sebagai satu isyarat supaya jangan prank lah. Sekarang ni satu budaya yang sangat tak sihat kan. Semua benda nak prank. Lepas tu tangkap video kan, rakam. Lepas tu pergi sebar-sebar. Kita suka bila orang lain tu dizalimi dengan niat untuk bergurau. Kan? Contoh, mamak ni mamak latah kan. Nanti sekarang kita video kat Facebook, orang mengusik orang latah.
dah mamak latah kan. Lepas tu usik macam-macam sampai latah ni lah penat, memenatkan kan. Tapi orang suka lah gelak-gelak. Sebab apa? Sebab tengok orang tu dalam keadaan yang memalukan diri dia sendiri. Ataupun selalu prank hantu dan sebagainya. Benda ini juga sebahagian daripada hak ukhuwah yang perlu kita elakkan. Maksudnya, janganlah kita menakut-nakutkan sahabat kita. Apa lagi? Jangan bersangka-sangka. Ini pun benda yang sangat basic. Please. Kita tengah daurah ni. Pergi sana. Cepat. Okay. Jangan bersangka-sangka juga disebut dalam surah Al-Hujurat. Tetapi ikhwah, anda nampak, jangan bersangka-sangka ni dia ada the other side of the coin. Kita jangan bersangka-sangka. Pada masa yang sama, kita juga jangan menimbulkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sangkaan. Sebab itu Nabi SAW dia ajar. Pada satu malam dia berjalan dengan isteri dia, Safiyah tak silap ana, dengan isteri dia di tengah malam, gelap. Dia nampak sahabat. Sahabat tak nampak lah Nabi berjalan dengan siapa kan. Tapi Nabi pergi kepada sahabat tu dan Nabi explain, ini isteri aku. Walaupun para sahabat dia takkanlah nak bersangka buruk dekat Nabi kan. Nabi maksum kan? Bebas daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Tapi Nabi untuk mengelakkan sahabat daripada bersangka-sangka, dia pun pergi dan explain. Jadi ada dua kan, ada two sides. Kita kalau boleh kita nak sentiasa salamatus sadr, husnuzan. Tapi kadang-kadang susah. Kan? Sebab nampak orang ni macam ni, nampak orang tu macam tu. Maka orang satu lagi tu kena elakkan diri daripada menimbulkan sangkaan-sangkaan. Sebab tu contohnya Ana ni dalam banyak hal Ana terpaksa aktif dekat social media kan. Ana pun dulu zaman-zaman baru nak up tu BBNU tu kan, banyak menulis, banyak sharing. Jadi Ana diajar, ditarbiah untuk sangat berhati-hati dengan apa yang Ana sharing. Contoh kan, Ana nak share satu video. Kalau video tu ada wanita tak tutup aurat pun Ana sebab boleh tak nak share. Tengoklah konteks video tu apa kan. Sebab apa? Sebab benda tu boleh mendatangkan sangkaan-sangkaan. Ni apa ni? Ikut usrah tapi share benda-benda macam ni. Contoh. So janganlah kita sengaja mencampakkan diri kita ke dalam sangkaan-sangkaan ini. Kita pun kena berhati-hati. Pada masa sama kita bila dengan orang lain, kita pula jangan bersangka-sangka. Jangan bersangka-sangka. Okey? Yang seterusnya jangan jadi judgemental lah. Jangan kita nak terus jatuhkan hukuman. Dia ni tak datang usrah. Dah 2 kali tak datang usrah. Buang je lah daripada usrah kan. Dia ni macam ni. Jadi again, kembali kepada basic dalam usrah kita, ta'aruf, tafahum dan takaful. Kalau tak datang usrah sebab apa? Siasat dulu, investigate. Tentang tak ada duit ke kan. Tentang balik kampung mak sakit ke. Benda-benda macam ni kadang-kadang benda yang sangat basic. Banyak benda Ana belajar, banyak masalah yang berlaku dalam dakwah, dalam ukhuwah adalah kerana berlakunya miscommunication. Tidak ada communication, tidak ada satu kita kata penyampaian maklumat yang berkesan. Okay? Jadi kita janganlah kita terus jatuhkan hukuman sewenang-wenangnya. Jangan simpan sangkaan atau bercerita ke orang. Kalau kita ada sangka-sangkaan, tak boleh nak elak ni. Ada sangkaan juga. Ini futur ni. Ini tak ada benda lain ni kan. Mesti dia begini. Jangan simpan. Jumpa al-akh tu tanya, akhi, anda nampak anta macam ni. Anda memang tak boleh lah. Anda nak tahu juga kenapa anta buat macam ni. Ataupun bercerita lah. Jangan cerita kepada orang lain. Jangan cerita sangkaan kita tu kepada orang lain. Ya, akhi, anta perasan tak dia ni. Anda rasa dia ni lah. Jangan. The best solution adalah jumpa al-akh tu, tanya, clarify. For all you know, he has a very valid explanation and dia ada very good reason kenapa dia buat macam tu kan. Alright, yang seterusnya, bila kita dengar suatu cerita tentang al-akh tu, pastikan kebenaran tu datang, pastikan kebenarannya dengan kita, dengan mata kepala kita sendiri. Maknanya kita sendiri pergi bertanya, pergi find, contoh kita dengar, aku dengar dia ni, dia jumpa seorang perempuan ni kan, aku nampak dia kat kafe dengan perempuan ni lah. Pergi find out. Tanya dia, tu siapa kan? Mungkin datang kakak dia, datang adik dia, datang dia tengah-tengah makan, ada orang datang nak minta derma ke kan? Kita tak tahu benda-benda macam ni. And it happens all the time. Dia apa dik? Tu dah banyak dah tu. Tu.
budak ni. Dah, cukup. Ni besar sangat. Tak boleh, besar sangat. Maaf inilah sedikit kekurangan ataupun cabaran bila kita online ni. Okey. Dan hanya berkata sesuatu yang benar, Allah sebut qaulan sadida kan, qaulan sadida, bercakap dengan percakapan yang baik, percakapan yang benar. Janganlah kita exaggerate. Baru ni tak nak ni. Okey. Ni tak nak. Okay. Baru ni anak tegur lah, ada anak usrah anak kan. Bercerita masa tu dia menyampai ini luas sikitlah konteks ukhuwah. Tapi nak sampaikan point kan. Kita lagi ni. Adik. Cukup. Jangan kau Ana. Kemas. Minta maaf Okey. Hanya bercerita yang baik-baik saja tentang orang lain. Walaupun kita, contohlah kan, ada orang tanya kita tentang orang ini, orang itu, kita cerita benda-benda baik je. Janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tak baik kan. Itu akhlak yang kita diajar dalam Islam, dalam kita nak berukhuwah. Jangan mencuri-curi dengar. Kan? In fact kalau baca dalam buku Dr. Majid Hilali tu, contohlah ada ikhwah tengah bersembang. Ada sebut nama seorang ni kan. Dia tak sebut nama. Dia kata macam ada akh A ni macam ni. Kita pun sibuk. Siapa akh A tu? Siapa akh A tu? Beritahulah. Itu pun dilarang. Dilarang. Banyak benda lah sebenarnya yang kita nampak macam simple tapi rupa-rupanya kita buat. Dan benda-benda kita buat tu sebenarnya boleh menjejaskan ataupun memburukkan ukhuwah. Jadi banyak sangat tuntutan hak ukhuwah yang kita kena jaga, tapi sebenarnya it's very doable. Dan benda-benda ni bila kita buat, sebenarnya dia telah mendidik hati kita kan. Dia telah mentarbiah diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. All these things kita pun tak suka orang buat kat kita, betul tak? Kita tak suka orang bersangka dekat kita tak suka orang judgemental kepada kita tak suka orang simpan sangkaan kepada kita. So, kita pun janganlah buat dekat orang lain. Okay? Seterusnya adalah, apakah tanda-tanda ukhuwah yang benar? Bila kita dah berukhuwah, kita dah melaksanakan hak-hak ukhuwah, kita dah buat ta'aruf, tafahum, takaful tu, apakah tanda-tanda yang ukhuwah kita ukhuwah yang benar? Yang pertama adalah kita ada semangat, kita ada spirit untuk saling mengajak untuk taqarrub kepada Allah, untuk rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih dekat dengan Allah. Maknanya sentiasa nak ajak. Sentiasa nak ajak ikhwah kita tu buat dakwah, ajak bangun malam. Bila kita bangun 5 pagi, kita pun nak ikhwah bangun 5 pagi, sama-sama tahajud. Dan membantu sahabat kita dalam melakukan kebaikan. Sentiasa motivate. Jom kita puasa sunat sama-sama. Kita bulan Rejab ni, bulan Syaban ni. Jom kita jom aku dengar ada ni ikhwah buka tabung kebajikan kan, tabung dakwah. Jom kita sama-sama sumbang. Kadang-kadang ikhwah tak tahu, tak aware. Bukannya tak nak, tak aware. Jadi kita sentiasa mewujudkan satu suasana, satu environment yang mana sentiasa nak melakukan kebaikan. Bila siapa yang duduk RI kan, tengok RI tu suram je. Kita lah kena hidupkan. Pagi-pagi bawa masak sama-sama, tazkirah. Lepas tu petang-petang pergi iadah sama-sama. Kita kena sentiasa berfikir macam mana kita nak hidupkan satu suasana, satu bi'ah
yang menggalakkan ikhwah untuk sentiasa berada dalam kebaikan. Itulah kenapa kita nak buat RI. Kan? Supaya RI itu menjadi catalyst untuk kita semua berada dalam kebaikan. Sentiasa nak buat kebaikan. Samalah juga mencegah daripada melakukan maksiat. Kadang-kadang kan kita ni takut nak tegur orang, betul tak? Bila orang terapat dengan kita, kita rasa macam takut dah nak tegur. Takut dah nak tegur, takut dia kecil hati. Maknanya kita punya ukhuwah belum lagi betul-betul benar. Kalau kita betul-betul sayangkan dia kerana Allah, kita akan benci dia bila dia buat maksiat. Sebab maksiat dia itu akan mendatangkan kemungkaran kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena cegah. Kalau kita betul-betul sayang, kita kena cegah. Dan ini pun perintah ataupun arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum hadis-hadis naflah dapat buat maksiat kena cegah kan. Dan yang terakhir adalah kita bertemu atas sebab sesuatu yang Allah cinta. Dalam keadaan kita berpisah, kita saling menasihati. Maknanya bila kita nak kalau baca dalam buku Dr. Majid Hilali tu dilarang lah sebenarnya lepak malam-malam. Kita sekarang selalu buat kan, lepak mamak, ajak minum. Kalau nak bertemu tu kerana apa yang Allah cintai. Maknanya kalau nak berjumpa sebab usrah tu memang boleh sangatlah. Kalau dalam buku tu dia kata kalau lepas isyak jangan kacau. Lepas isyak adalah waktu untuk beristighfar, untuk bangun malam, untuk berehat. Tapi kat Malaysia ni susah sikit lah kan. Kita ni kebanyakan daripada kita pagi sampai petang kerja lah, belajar, malam lah masa untuk bertemu. Tapi kalau bertemu sebab sesuatu yang Allah cintai, tak apalah digalakkan kan. Nak pergi riadah sama-sama, nak pergi berukhuwah, nak pergi tajmid. Tapi jangan lupa bila kita berpisah itu, kena berpisah dengan ada nasihat. Bukan sekadar berpisah cipika-cipika. Dah lama dah tak cipika-cipika. Tunggu tak tahu agaknya cipika-cipika atau apa kan. Selama tak buat kan. Nak buat pun takut. Nak buat pun takut kena COVID kan. Jadi bila kita nak berpisah tu, kita berpisah dengan nasihat. Akhi, balik nanti jangan lupa Quran tak habis lagi kan. Akhi, malam ni jangan lupa bangun tahajud sekejap. Akhi, besok jangan lupa puasa sunat. Akhi, entah tak pergi tengok lagi anak buah tu, jangan lupa. Minggu depan jangan lupa pergi. Maknanya kita dapatlah something bila kita berpisah tu. Bukan hanya berpisah, dapat kenyang makan roti canai, dapat basah tekak dengan teh tarik. Bukan itu sahaja. Tapi kita dapat lebih besar, lebih bermakna daripada kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu hadis yang sangat famous, hadis 7 golongan yang akan dinaungi oleh arsy Allah dekat akhirat nanti, dekat mahsyar nanti. Salah satu daripada 7 itu adalah 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerananya dan berpisah kerananya. Inilah yang kita nak didik, kita nak tarbiyah daripada usrah-usrah kita hadir. Kita nak, bila kita bertemu tu adalah kerana kita nak bincang pasal dakwah. Kita bertemu tu sebab kita tahu al-akh tu dalam masalah, kita nak selesaikan masalah dia, kita nak nasihat dia. Akhirnya lah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun akhirnya lah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun akhirnya lah dasarnya lah kerana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan ni? Okey, lepak mamak boleh, tak ada masalah. Jangan salah faham lah kan, Abang Adam tak bagi lepak mamak. Boleh. Tapi kalau hari-hari lepak mamak, hari-hari nak pergi roti canai, teh tarik, ada masalah lah tu. Ni aku Iman dah ajak ni kan, nanti nak pergi Jerman dah tak ada teh tarik lah, roti canai. So sebelum pergi Jerman pastikan ada bekalan roti canai dan teh tarik yang mencukupi kan. Tapi kalau sekali-sekala nak jumpa berukhuwah kan, tak apa, tak ada masalah. Sebab anda tengoklah bila kita bertemu malam-malam ni, kita akan tend untuk apa? Untuk sembang-sembang kosong. Dan bila sembang-sembang kosong, 4 sampai 2-3 pagi lewat. Dan lepas 2-3 pagi balik dah tidur lambat. Subuh bukan subuh gajah lah, subuh dinosaur kan. So dia punya mudarat tu, dia punya keburukan tu lebih banyak. So kalau tak perlulah. Siang kan ada, pagi kan ada, petang kan ada. Tapi kalau tak ada masa lain, itu je masa dah lama tak jumpa Allah ni, rindu sangat kat dia, lama tak cakap khabar. Sekali-sekala tak ada masalah. Yang penting kita bertemu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Anak rasa nak berhenti kat sini dulu.
sebab lepas ni dah masuk benda lain, soalan tak nak kacau flow tu. So kita akan stop dulu kat sini. Nak serahkan kepada akhi MC kita macam mana nak rehat sampai pukul berapa. Lepas tu kita akan sambung balik lah insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khair pada akhi Adami. Jadi mungkin kita akan break doha dalam okay, kita akan start break sekarang sampai pukul 10.40 insyaAllah. Bolehlah jika ada